Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah inovasi digital yang diberi nama sebagai Memonic MNM. Saya Muhammad Zainul Akmal bin Zainal dari kelas PISMP PI 2619 dan pensyarah pembimbing saya adalah Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hasan. Mari dengarkan pembentangan saya. Baiklah, di paparan ini saya akan tunjukkan isi kandungan yang akan saya bentangkan. Dalam paparan terdapat 13 perkara yang akan saya bentangkan sebentar sahaja nanti. Baiklah, pengenalan. Inovasi tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia ini. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Berikutan pandemik COVID-19 ini yang melanda keseluruhan dunia, banyak inovasi dan kreativiti dapat disaksikan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan. Menurut Hazrul 2021, apabila berlakunya PDPR, guru dan murid beralih kepada teknologi digital. Guru pastinya memerah otak bagi menyampaikan pengajaran yang berkesan, meskipun secara digital. Pelbagai kaedah pengajaran digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Mereka tidak lagi bergantung kepada papan tulis dan buku teks fizikal. Malah, mereka terpaksa mencipta alat dan media bantu pengajaran secara kreatif untuk menjamin proses PDPR lancar dan berjaya. Rasional projek. Baiklah, rasionalnya adalah cabaran paling besar yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu topik ialah mengingat sesuatu fakta. Keupayaan murid mengingat sesuatu fakta adalah berbeza mengikut daya kemampuan masing-masing. Salah satu kaedah mengingat adalah teknik memonik. Teknik pembelajaran memonik adalah satu kaedah untuk mengingat sesuatu pembelajaran dengan cara mudah, cepat dan berkesan. Teknik ini juga menggunakan formula perkataan atau gambaran tertentu untuk membantu pelajar memudahkan dan meningkatkan daya ingatan mereka. Baiklah, inilah kajian literatur yang saya ambil, iaitu kajian yang dijalankan melalui murid tingkatan 4 subjek pendidikan Islam dalam bidang ibadah yang merangkumi topik haji dan umrah, korban, akikah dan juga sembelihan. Kesimpulan daripada kajian ini menunjukkan memonik yang dirangka meningkatkan daya mengingat maklumat dalam kalangan murid. Teknik memonik amat penting untuk dijalankan bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran serta boleh dijadikan alternatif kepada guru untuk diaplikasikan di dalam kelas. Harun 2016. Jadi, ini adalah rasional projek saya. Seterusnya kita beralih kepada pernyataan masalah. Baiklah, terdapat dua pernyataan masalah di sini, iaitu yang pertama, murid mengalami kesukaran bagi mengingat perkara yang membatalkan puasa. Terdapat 7 perkara. Yang kedua, murid berkemungkinan besar mengalami kekeliruan antara perkara yang membatalkan puasa dengan perkara yang membatalkan solat. Baik, beralih pula kepada objektif inovasi ini. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama menyatakan 6 daripada 7 perkara yang membatalkan puasa dengan tepat selepas menggunakan memonik mun dan man ataupun memonik MNM. Kedua, menganalisis perkara yang membatalkan puasa melalui aktiviti uji minda. Baiklah, skop dan limitasi projek inovasi. Inovasi ini memfokuskan tentang subtopik perkara yang membatalkan puasa di bawah tajuk Bulan Penyucian Jiwa dalam bidang ibadah tahun 4. Kepentingan dan impak projek inovasi. Inovasi yang dihasilkan dapat membantu murid untuk lebih mudah mengingat dan memahami perkara yang membatalkan puasa serta dapat membezakannya dengan perkara yang membatalkan solat. Kedua,
inovasi ini juga menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan, aktif dan juga bermakna. Anggaran kos bagi projek inovasi ini. Baiklah, inovasi yang dihasilkan menggunakan kos yang rendah. Kos yang dikeluarkan hanya pada penggunaan data internet sahaja kerana ia hanya menggunakan aplikasi PowerPoint yang sedia ada. Jadi, anggaran jumlah kos bagi data internet tersebut adalah berjumlah lebih kurang RM10 Malaysia. Baiklah, kita pergi pula kepada model inovasi yang digunakan. Model yang digunakan adalah model kreativiti. Terdapat 4 fasa dalam model kreativiti ini. Fasa pertama adalah persediaan, yang di mana saya telah mengenal pasti masalah, perkara atau produk yang ingin dihasilkan. Fasa kedua pula fasa imajinasi, yang di mana membiarkan perkara tersebut bermain dalam pemikiran saya sehingga timbullah idea untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan fasa ketiga adalah fasa perkembangan, yang di mana saya perlu membuat uji kaji atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan fasa keempat, fasa terakhir, fasa tindakan, yang di mana saya menyelesaikan masalah yang berlaku melalui projek inovasi ini. Jom kita lihat bagaimana nak menggunakan inovasi yang saya hasilkan. Baiklah, saya akan terangkan tentang cara nak menggunakan inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu inovasi mnemonik, mun dan man. Baiklah, kita terus kepada cara menggunakannya ya. Okey. Secara amnya, inovasi yang telah saya hasilkan ini adalah merupakan sebuah slide interaktif yang di mana dalamnya terdapat 4 perkara. Jika kita lihat pada menu utama ni ada objektif, ada 7 perkara membatalkan puasa, ada mnemonik, mun dan man, dan akhir sekali ada set uji minda. Jadi kita beralih kepada menu utama ni. Perkara pertama, objektif. Objektif pembelajaran. Di sini saya paparkan kepada anda objektif pembelajarannya. Okay, tak perlu saya bacakan, cuma anda boleh lihat sendiri di sini. Ini merupakan objektif pembelajaran yang ingin dicapai lah dalam kalangan murid ini. Okay, jadi seterusnya kita pergi pula kepada 7 perkara membatalkan puasa. Jadi dalam 7 perkara membatalkan puasa ini, setiap satunya saya akan paparkan Hokage. Animasi saya menggunakan Hokage daripada filem animasi Naruto. Okey, contohnya muntah dengan sengaja ni ada watak anime ini yang menarik minat murid lah untuk melihatnya. Okey, kita beralih kepada perkara membatalkan puasa yang kedua, anime yang lain. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Apa lagi? Berjimat di siang hari. Okey, saya tunjukkan ya. Anda boleh lihatlah bagaimana murid menggunakannya. Untuk setting ni anda perlu hanya klik saja pada mouse ataupun pada segmen masing-masing. Jadi animasi itu akan keluar sendirilah. Okey, cukup 7, kita balik kepada home screen. Jadi kita lihat objektif dan 7 perkara membatalkan puasa. Kita beralih pula kepada mnemonik, mun dan man. Okey, di sini mulanya mnemonik, mun dan man ni tak adalah animasi yang dilakukan. Setelah ditambah baik, saya lakukanlah animasi-animasi yang menjadikan lebih menarik lah. Jom kita lihat. Okey. Jadi ini macam cerita dari babak ke babak untuk mnemonik, mun dan man. Seperti anda boleh lihat sekarang ya. Okey. Babak yang ketiga. Jadi pada fasa ni murid akan bacalah cerita ringkas ataupun dengarkan cerita ringkas tentang mnemonik, mun dan man. Setelah mereka melihat mnemonik, mun dan man ni, mereka akan dijelaskan tentang mnemonik, mun dan man ini melalui video yang telah saya hasilkan tentang mun tu apa,
man itu apa, dan lain-lainnya lah. Contohnya mun ni merujuk kepada muntah. Mani merujuk kepada apa? Mani, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Jadi dalam video ni akan diterangkanlah satu persatu tentang mnemonik tersebut. Jadi itu sahaja untuk mnemonik man. Kita pula beralih kepada menu yang terakhir iaitu uji minda. Dalam sesi uji minda ni akan mengujilah keberkesanan mnemonik dan mani dalam murid memahami dan mengingati perkara membatalkan puasa. Kita lihatlah beberapa soalan. Semasa berpuasa, Ahmad muntah akibat sakit kepala yang teramat sangat. Batal atau tidak? Kita tekan tidak batal. Betul jawapannya. Jadi muncullah mumtaz di sini. Contoh, Amin terkentut ketika berpuasa dan baunya sangat busuk. Batal atau tidak batal? Jawapannya sebenarnya tidak batal. Cuba kita lihat kalau kita tekan salah, batal. Dia akan keluar animasi try again. Jadi murid boleh inilah mulakan semula jawapannya, tidak batal. Okey. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Maklum balas inovasi. Terdapat 4 maklum balas inovasi yang telah diutarakan. Yang pertama daripada saudari Asma Yaziz. Beliau menyatakan inovasi yang dilakukan dapat digunakan secara dalam talian maupun luar talian internet. Seterusnya, saudari Maizatul Umi Rahmat Saruji menyatakan nama inovasi kurang sesuai. Jadi, telah kami tukarkan nama inovasi ini dengan nama yang sesuai. Seterusnya, kita lihat kepada saudari Nur Azimah. Beliau menyatakan inovasi yang dicipta perlu diletakkan panduan yang jelas tentang cara penggunaannya. Jadi saya telah melakukan gerakan ataupun penambahbaikan dengan cara meletakkan panduan yang jelas dalam inovasi yang telah saya hasilkan melalui cara penggunaan inovasi sebentar tadi. Dan maklum balas yang terakhir adalah daripada saudara Muhammad Solihin Basir, Kumbang, salah satunya Kumbang di sini. Jadi beliau menyatakan inovasi yang dihasilkan kurang interaktif. Jadi berikutan itu kami telah menambah baik inovasi kami dengan menginteraktifkannya, dengan meletakkan animasi, audio, apalagi warna dan sebagainya. Itu sahaja untuk maklum balas inovasi. Pembuktian pencapaian inovasi. Saya paparkan kepada anda graf jumlah murid yang menjawab betul kesemua tentang soalan perkara membatalkan puasa, iaitu mengambil kira sebelum dan selepas menggunakan mnemonik mun dan man. Jika kita lihat di sini, sebelum menggunakan mnemonik mun dan man, hanya terdapat 2 murid yang dapat menjawab betul kesemua soalan perkara membatalkan puasa. Namun, setelah menggunakan mnemonik mun dan man, setelah mereka pelajari menggunakan mnemonik mun dan man, jumlah mereka meningkat sebanyak 14 orang yang mampu menjawab betul kesemua soalan perkara membatalkan puasa. Jadi, di sini nampaklah bahawa impak mnemonik mun dan man ini membantu dalam menyelesaikan masalah ingat perkara membatalkan puasa. Kesimpulan. Tuntasnya, inovasi digital iaitu mnemonik mun dan man yang telah dihasilkan diharapkan mampu membantu murid untuk mengingati perkara yang membatalkan puasa dengan mudah dan berkesan serta mampu menjana pendidikan yang lebih maju selaras tuntutan alaf baharu. Ainun Rahmah Zamri Muhammad dan Wan Muna 2017 telah menjelaskan bahawa masyarakat abad ke-21 ini merupakan masyarakat yang berorientasikan teknologi serta menggunakan TMK ini dalam kehidupan seharian ini. Bukan sahaja pendidikan, malah perniagaan juga. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.